Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penuntut sekalian? Apa khabar keluarga Malaysia? Apa khabar keluarga Al-Quran? Dan apa khabar juga ayah-ayah dan ibu-ibu? Hari ini 12 Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat, keampunan dan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Pastinya kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Dan insya-Allah hari ini 12 Ramadan, majlis ayah kita bawakan 100 sajadah dan kita akan kupas ayat ke-12. Namun sebelum itu, sedikit penceritaan awal bagaimana kita lihat, kalau sedar atau tidak ataupun kita pernah lihat filem Anakku Sazali cukup membawa 1001 pengajaran. Adakah salah si ayah ataupun salah si anak bila mana anak sudah mula mendurhaka kepada si ayah. Dan itulah yang berlaku hari ini. Kita lihat cabaran ibu dan ayah dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Adakah indikator kebahagiaan itu dilihat dari segi material semata-mata, cukup pakai, cukup minum, cukup pelajaran. Namun kadang-kadang kita terlupa bagaimana attitude, bagaimana akhlak itu perlu dibangunkan seiring dan sejalan untuk kita lahirkan sebuah keluarga yang saleh dan salehah, dan akhirnya kita sekeluarga masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, bersama-sama saya pada petang ini, saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Muhammad Samsul Hakim bin Abdul Samad. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Apa khabar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sihat Ustaz Ramadan kali ini? Setakat ni syukur banyak-banyak pada Allah, daripada nikmat-nikmat dia kita dapat menjalani ibadah sampai ke hari yang ke-12 ni Okey. Dan kita harap mudah-mudahan sehinggalah ke penghujungnya lah nanti kita dapat sempurnakan dengan yang terbaik biidznillah. Baik, terima kasih. Ya, seterusnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin. Beliau merupakan Johan Qori Tilawah peringkat wilayah persekutuan 2021. Akbar Ustaz. Saya alhamdulillah. Seorang anak muda yang sangat energetiknya, dan bagaimana prestasi Ramadan hingga 12 hari ini? Alhamdulillah, setakat ni kita pun dalam keadaan yang ceria-ceria sahaja. Mudah-mudahan Allah sama dengan macam apa yang Ustaz Syamsul kata tadi, teruskan kita beribadah sehinggalah habis, laksanakan untuk kita menyambut raya nanti dengan kegembiraan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, tanpa membuang masa, kita buka gelanggang perbincangan kita pada petang yang penuh barakah ini. Kita akan lihat bagaimana menerusi surah Sajadah ayat yang ke-11 hingga ke-13 akan memandu perbincangan kita pada petang ini. Untuk itu Ustaz Samar, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Seperti biasa kita mulakan kita punya bacaan kita dalam surah As-Sajadah pada halaman 415, insya-Allah, pada ayat yang ke-11 hingga 13. Insya-Allah boleh rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس جهنم من الجنة
والناس أجمعين صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembalikan. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama." Saudara-saudara sekalian, ayat ini secara umumnya kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-12, Allah nak gambarkan bahawa ada segolongan manusia yang di akhirat nanti menyesal kerana apa? Terlambat. Itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada petang ini, iaitu ayah jangan sampai terlambat. Untuk itu kita akan lihat dulu segmen bingkisan. Sebelum masuk Islam, hidup saya susah sikit. Perangai saya cepat nak angin, cepat marah. Niaga out turun sampai kadang-kadang kedai buka sampai tutup juga. Lepas tu fikir-fikir apa saya kita macam nak sembahyang banyak-banyak patung. Kadang-kadang tension juga. Soal kawan dengan orang Melayu, Islam. Lepas tu mereka cakap kita kena percaya satu Tuhan saja, satu Allah. You percaya satu, dia akan ubah. Sudah ada niat nak tukar Islam lah. Lepas tu mula-mula tak tahu nak macam mana masuk Islam. Last jumpa ustaz dari PJ, dia datang Ipoh. Dia tanya-tanya ada niat nak masuk Islam dah. 5 tahun lepas sudah nak masuk Islam, tapi cuma kita tak tahu macam mana masuk Islam. Tak akan kita pergi tanya, ini Islam nak macam mana masuk. Saya fikir satu hari Tuhan akan buka cahaya kasih saya jalan, mesti ada orang bawa saya masuk Islam. Mak saya dengan ayah saya, mula-mula kita tukar Islam, mereka tak boleh terima. Dia akan fikir kalau kita tukar Islam, cucu-cucu semua, bukan dia punya cucu. Memang tension lepas tu. Kawan-kawan yang Cina punya kawan semua tak nak kasih, macam tak kawan dengan kita lah, kita sudah jadi macam ni kan. Lepas tu Tuhan kasih kita cabar, kita terima je lah. Pergi tengok macam mana tukar ke. Hujan tu memang tension sangat, sampai saya nak give up. Betul-betul tak nak Islam dah, pasal tension sangat. Kadang-kadang orang datang marah-marah kita, asal imam masuk Islam lah. Memang hari-hari tidur pun tak boleh, memang tension sangat, memang nak give out. Lepas tu ada kaunselor datang kasih nasihat, kita pergi fikir-fikir, slow lah jadi okey lah. Ini yang dulu saya belum masuk Islam, saya memang tak ada fikiran macam ni. Sekarang saya masuk Islam, saya ajar anak saya sopan, hormat orang tua, buat banyak sikit sedekah. Okey, dulu saya punya bisnes, saya memang out turun. Buka 2-3 bulan, sales tak boleh. Last saya pun give up, budak. Lepas tu saya dengar kawan cakap, masuk Islam kita percaya. Sudah Ustaz Ibiliu datang, dia kasih nasihat, soal tukar perangai saya, buat banyak sikit sedekah, jangan berkira sangat, hormat orang banyak sikit. Customer yang kasih support saya. Sampai saya dari niaga tepi jalan, satu payung, jadi sekarang ada 2 kedai dekat Ipoh. Kita boleh nampak, kita keluar punya, kali ganda balik. Itu hari kita keluar, sales memang itu hari memang out punya. Tak perasamnya itu sales boleh naik sampai macam itu. Macam ada kasih balik lah. Customer pun banyak support lah. Banyak customer pun tahu saya tak berkira sangat. Dulu memang 10%, 20% memang berkira sangat dengan customer. Sekarang kadang kita tak nak kira, halah je lah. Saudara sekalian, itulah Encik Muhammad Hafiz Ling bin Abdullah. Beliau merupakan mu'alaf dan peniaga buah-buahan
dan seorang ayah. Kalau lihat video seperti tadi, apa yang dikongsikan oleh beliau sebelum Islam dengan tingkah lakunya panas baran, dan dia disampaikan oleh kawan-kawan melihat bagaimana tata cara sembahyang, banyak patung dan sebagainya, dan cabaran mula bila mana beliau berkeinginan masuk Islam. Alhamdulillah, rahmat Allah telah mengubah segala-galanya 360 darjah. Itulah rahmat Allah, bila mana kita pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah, takkan terputus selama-lamanya. Dan pastikan bahawa inilah misi yang kita perlu perjuangkan. Dan bukan itu saja, sekalipun umur dah 30-an, walaupun dah berkeluarga, tidak ada istilah terlambat. Tajuk kita, ayah jangan sampai terlambat. Ustaz Samsul merujuk kepada ayat 12 surah As-Sajdah, bila mana Allah gambarkan segerombolan manusia yang di pada masyarakat nanti akan menyesal dan minta dengan Allah supaya kembali dan sungguh-sungguh nak buat kebaikan semula. Apakah mesej dengan tajuk yang kita akan kongsikan dengan penonton? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, tak lupakan Ustaz Hafiz yang telah memulakan awalan bicara kita dengan bicara-bicara yang baik untuk sama-sama kita bawa para penonton kita, khusus pada hari yang ke-12 daripada Ramadan, bagi kita mengisi kehidupan kita ni dengan kehidupan ibadah yang sebenar-benarnya. Salah satunya menerusi majlis-majlis ilmu yang kita tahu dengannya, insya-Allah Allah akan menghampirkan diri kita kepadanya. Bila kita berbicara berkenaan tentang ayat yang ke-12 daripada surah As-Sajdah, Allah membayangkan kepada kita salah satu daripada senario yang akan dihadapi oleh manusia pada hari kiamat, iaitulah di sana akan kelihatan manusia-manusia yang menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah awal-awal memberikan peringatan kepada kita menerusi firman-Nya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Khabar tentang akhirat yang Allah minta kepada orang beriman dan seluruh manusia secara umumnya untuk takut akan ketibaannya. Kerana di sana nanti manusia bukan hidup dalam keadaan yang sama seluruhnya. Ada yang akan tampil di akhirat nanti dengan wajah-wajah mereka yang disebutkan dalam ayatnya, wujuhu yawma idin nadhirah, wujuhu yawma idin na'imah. Wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang penuh dengan kelembutan, menampilkan rasa bahagia dalam diri yang terzahir pada raut wajah mereka. Tetapi jangan lupa, ayat kedua surah Al-Ghashiyah, Allah menyatakan wujuhu yawma idin khashi'ah, akan ada manusia yang wajah-wajah mereka itu tertunduk ketakutan. Kenapa ketakutan? Ianya dijelaskan dalam ayat-ayat yang seperti mana ayat yang ke-12 daripada surah As-Sajdah. Allah sebutkan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tatkala mana mereka yang dilihat daripada kalangan orang mujrim. Orang mujrim ni pada orang-orang yang jahat di dunia dulu. Allah suruh mereka lakukan sesuatu, mereka tidak mahu mengerjakannya. Allah larang daripada mereka sesuatu, mereka melanggarinya. Orang-orang inilah bila mana tampil di hadapan Allah di hari akhirat nanti, mereka akan tertunduk ketakutan. Bukan tunduk yang biasa, ada orang tertunduk malu, tersipu-sipu, itu pengantin. Tetapi orang yang tampil di hadapan Allah atas sifat orang yang mujrim ni, kata Allah, mereka akan ketakutan yang teramat sangat sehingga terpacul daripada mulut mereka minta dengan pengakuan yang asalnya kami dah melihat janji-janji Allah tentang dahsyatnya kiamat ini. Maka pada ketika itulah mereka minta Rabbana absarna wa sami'na farji'na, minta nak kembali ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, kami nak buat benda-benda baik, kami nak lakukan apa yang kau suruh, kami nak tinggal apa yang engkau larang, supaya akhirnya nanti apa yang mereka harapkan daripada kehidupan akhirat yang telah pun mereka lihat dengan penuh keyakinan pada penglihatan mereka yang sebenar, yang hari ini mungkin tiba kepada kita dalam bentuk perkhabaran, mereka dapat tukar keadaannya. Tapi kita tahu permintaan manusia pada ketika itu seperti mana yang telah Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, mereka takkan dapat sama sekali. Maka kita katakan untuk konteks sebagai seorang individu, khususnya dalam bentuk kekeluargaan, apa yang telah kita jadikan sebagai tajuk ini, kita harapkan saat satu ketika kita tampil di hadapan Allah sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, tidak akan ada istilah yang namanya tertunduk ketakutan dan hadir penyesalan, kerana penyesalan yang hadir pada lewat waktunya tidak akan ada gunanya di akhirat maksud kita.
penyesalan itu kalaupun perlu hadir, biarlah ia hadir terlebih dahulu di dunia supaya kita masih lagi berpeluang untuk mengubah sesuatu daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Cuma Ustaz, kalau kita lihat hari ini cabaran dalam mendidik anak-anak, ayah, ibu, dan mungkin pengalaman lampau mereka merasakan bahawa dulu aku susah, aku tak nak anak aku susah, sehinggalah pakar-pakar psikologi mengeluarkan ini merupakan tanda-tanda kalau ayah ini dia pertama adalah overprotecting, kan? Jangan sentuh anak aku. Yang kedua, micromanage. Aku nak anak aku jadi macam aku. Kan? Kalau kita lihat juga tantrum, kan? Tak boleh dengar anak menangis, jangan sensitif. Dan ini merupakan isu-isu psikologi yang kita rasakan bahawa adakah ia membawa kepada istilah ayah jangan terlambat, dan kalau kita lihat takut-takut mereka ini tergolong dalam golongan ciri-ciri ayah yang menyesal di akhirat kelak. Bagaimana pandangan Ustaz? Bila disebutkan tentang sifat seorang ayah secara umumnya lah, pasti kita tahu setiap daripada ayah dan juga ibu lah, kita kira kan, kedua orang tua kita, kedua ibu dan ayah kita, secara nalurinya, secara fitrah yang Allah berikan kepada mereka, iaitulah kasih sayang yang dicampakkan terhadap si anak. Dan masing-masing pasti berkehendak yang terbaik untuk mereka. Tetapi dalam konteks kita nak mendapatkan yang terbaik inilah yang kita harapkan setiap ibu dan ayah mereka itu memperolehi bimbingan yang terawalnya bukan sekadar daripada pengalaman hidup. Sebab pengalaman hidup itu mungkin berbeza antara satu sama lain. Yang mungkin ianya baik dan mungkin ianya buruk. Kemungkinan itu benda yang kita tahu boleh berlaku. Tetapi yang terbaik daripada bimbingan untuk menjadikan diri kita ibu dan ayah yang terbaik agar tidak menjadi seperti mana yang telah diungkapkan oleh Ustaz Hafiz sebentar tadi, iaitu ibu ayah jangan sampai terlambat. Sedangkan kita tahu apa yang kita miliki daripada peluang menjadi seorang ibu dan seorang ayah, khususnya dalam konteks pendidikan anak-anak ini. Kita melihat anak-anak ini adalah merupakan satu laba yang sangat-sangat mendatangkan keuntungan bagi siapa-siapa yang sedar. Apa yang Nabi sebutkan. Bimbingan yang paling utama bila mana kita lihat menerusi Al-Quran juga hadis, ia akan memberikan bimbingan yang betul bagaimana untuk menjadi seorang ibu dan ayah yang insya-Allah yang terbaik. Bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kenapa anak ini dilihat sebagai laba yang sangat-sangat mendatangkan keberuntungan. Anak-anak inilah yang disebutkan oleh Nabi bila mana matinya seorang anak Adam, 3 perkara kita takkan terputus daripadanya. Yang lain daripadanya semuanya akan terputus. Bermula daripada sedekah jariah kita, jangan kedekut. Tadi pesan Cik Muhammad Ling kita tadi kan. Jangan berkira, insya-Allah Allah murahkan rezeki kita. Bukan takat dunia, akhirat pun dapat sedekah jariah kita. Yang kedua, ilmu yang memberikan manfaat kepada kita hatta selepas daripada kematian kita. Dan yang ketiga inilah yang ada kaitan dengan bicara kita pada petang ini, iaitulah anak saleh yang mendoakan kita. Kalau kita tidak mengusahakan satu daripada peluang yang Allah bagi atas sifat sebagai seorang ayah, atau sifat sebagai seorang ibu pada bahagian yang kira-kiranya sangat-sangat penting maslahat akhirat kita ini, kalau kita tidak mengusahakannya, maka kita pasti akan terlambat. Sebab akan tiba satu hari, kalau kita lihat dalam bicara surah Abasa wa Tawalla kan, ayat 33, Allah menyatakan apa dia? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, bila tibanya kiamat, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Masing-masing akan berlepas diri daripada satu sama lain. Kenapa berlepas diri? Sebab masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini sifat umum bagi manusia. Tetapi bagi mereka yang berjaya mengambil kesempatan awal sebelum terlambat ini, mereka mengusahakan yang terbaik untuk menjadikan zuriat-zuriat mereka itu anak-anak yang saleh dan salihah. Bukan anak-anak itu yang akan melarikan diri daripada kita pada hari kiamat seolah-olah mereka tidak pernah mengenali kita di dunia. Tetapi mereka lah yang akan tampil menjadi pembela kita saat kita berada di hadapan Allah. Ya Allah, inilah ibu dan ayah kami yang sewaktu di dunia dulu mereka telah mengasihi kami, mendidik kami dengan kesalehan, maka jauhkanlah mereka daripada azab api neraka seperti mana yang diajarkan kepada kita di dunia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, belas kasihanilah kepada mereka seperti mana mereka berbelas kasih kepada kami. Baik. Saat kami dididik waktu kecil dahulu, ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz, cantik perbahasan ini. Saudara sekalian, dapat kita fahami bahawa kasih sayang itu perlu,
dicampakkan oleh Allah SWT ke atas setiap ibu bapa dan juga kepada anak-anak. Tetapi bagaimana? Sebenarnya kursus pra-perkahwinan itu tidak cukup mungkin dan perlunya pasca perkahwinan, dan menuntut ilmu itu dalam mengemudi rumah tangga dan membimbing anak itu sangat penting. Bukan berjaya di dunia semata-mata, yang penting adalah berjaya hingga ke syurga Allah SWT. Kita akan berehat seketika, kita bertemu kembali. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Dan Alhamdulillah, pada pusingan pertama banyak yang kita bincangkan bagaimana panduan kasih sayang itu supaya ayah-ayah jangan terlambat. Allah gambarkan dalam surah Sajadah ayat yang ke-12. Dan kalau kita lihat kepada formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga ini sangat penting. Kalau kita lihat kepada solusi Al-Quran yang memberikan perkara ketiga, qudwah hasanah. Biasa kita dengar bapa borik anak rintik. Bagaimana borik rintik itu perlu ditunjuk, ditampilkan dengan qudwah hasanah. Mudah-mudahan yang kita nak adalah anak saleh yang kita wariskan bila mana kita meninggal dunia adalah akhlak yang terbaik yang mampu membawa kita sekeluarga masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana lagi Allah memandu perbincangan kita pada petang ini menerusi surah Az-Zumar ayat 53 hingga 55. Untuk itu Ustaz Amar, silakan. Terima kasih Ustaz Hafiz. Kita buka halaman 464 surah Az-Zumar, insya-Allah. Ambil ibrah pada surah tersebut, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا
تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Surahul Azim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutlah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran daripada Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ustaz Samsul melihat kepada firman Allah 3 ayat ini. Pertamanya, Allah bagi ruang dan peluang. Dah buat salah, patah balik. Kan? Yang kedua, Allah kata jangan putus asa, risau-risau takut rahmat Allah dah tak ada. Dan yang ketiga, kena buat segera. Turning point itu takut-takut azab Allah pula yang datang. Kalau melihat konteks ayat ini, kita lihat mudah-mudahan ayah-ayah yang di luar sana mendengar majlis ilmu pada petang ini, ia merupakan turning point supaya ayah-ayah kembali dengan kadar segera. Tak ada istilah terlambat kepada ayah. Bagaimana komen Ustaz? Para penonton yang dirahmati Allah, kita mengambil semangat Ramadan, yang mana Ramadan kita tahu ia bukan setakat hadir dengan peluang untuk kita beribadah, tetapi Ramadan hadir sebagai peluang untuk kita berfikir sejenak. 11 bulan yang lalu daripada kehidupan kita sekurang-kurangnya, ataupun apa yang telah berlalu sebelum ini daripada kehidupan kita, untuk sama-sama kita muhasabah berkenaan tentang kekurangan-kekurangan kita, khusus sebagai tanggungjawab kita, dalam tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, untuk melihat apakah kekurangan-kekurangan tersebut patut kita teruskan ataupun kita patut ambil tindakan segera agar kita tak termasuk dalam golongan yang terlambat. Kita tak nak bila kita tiba di hadapan kita kematian nanti barulah kita akan menyesal, penyesalan yang orang sebutkan kalau keluarkan air mata darah sekalipun ia takkan dapat mengubah apa-apa. Allah dah sebutkan yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, hari yang manusia akan mengingati segala-galanya, di mana tanggungjawab saya sebagai seorang ayah yang berperanan untuk mendidik keluarga ke arah redha daripada Allah. Dalam bulan Ramadan ini sepatutnya keluarga kita sama-sama sekurang-kurangnya memulakan episod baru dalam ketaatan pada Allah. Tetapi di mana anak-anak saya sekarang? Di mana isteri saya sekarang? Di mana kita semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kesedaran inilah yang patut datang kepada diri kita. Sekalipun mungkin sebelum daripada ni, ayah-ayah ni biasalah. Orang kata bila tengok diri dia tu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, kadang-kadang dia berputus asa. Dia kata aku ni bapak tak baik, harap kat anak nantilah nak ubah segala-galanya. Tidak. Itu yang kerap berlaku. Kerap yang berlaku begitu. Dia putus asa awal. Sedangkan dalam episod kehidupan orang beriman yang disebutkan oleh Nabi Allah Yaqub pada anak-anak dia pada pesan dia. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sifat putus asa ini ia tidak ada melainkan pada orang-orang kafir saja. Orang beriman, sifat dia Allah telah sebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali kita berputus asa daripada rahmat Allah. Antara rahmat Allah, Allah memberikan peluang untuk kita buat U-turn, untuk nak turn back, untuk nak come back kepada kehidupan yang lebih baik pada bila-bila masa sebelum tibanya 2 saat sahaja, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, malam yugharrir
selama mana manusia itu belum lagi sampai nyawanya ke kerongkong, dan yang keduanya sebelum daripada terbitnya mentari sebelah barat. Bagi dua keadaan ini sahaja yang kita katakan pada ketika itu penyesalan tidak akan lagi berguna dan kita sudah terlambat. Tetapi apa yang sebelum daripada kedua-dua keadaan tersebut, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, pergunakanlah kesempatan yang telah Allah sebutkan. Jangan berputus asa, teruskan usaha untuk memperbaiki diri kita sebagai seorang ibu dan ayah, kerana kita adalah merupakan role model yang terhampir untuk anak-anak kita, dan kemudian kita bawalah kesedaran kepada diri kita dan mereka untuk melihat bahawasanya kehidupan ini bukan sekadar kehidupan di dunia, tetapi kita ada kehidupan yang satu lagi. Kita gembira dipertemukan di antara kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak dalam kehidupan kekeluargaan. Tetapi seandainya kita tidak merubahnya kepada bentuk yang dicintai oleh Allah, yang diredai oleh Allah, ianya akan menjadi sebab kepada kita akan dipisahkan di akhirat nanti. Ada yang akan mendiami syurganya, dan mungkin ada mendiami nerakanya. Dan kita tahu siapa-siapa yang dipisahkan sampai ke tahap yang demikian rupa, hatta dalam kehidupan neraka sekalipun, maka masing-masing akan hidup dalam keterasingan. Berbanding orang yang dalam syurga, Allah sebutkan orang dalam syurga ni Allah akan satukan. Allah kata, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang yang hidup dengan keimanan, yang hidup dengan amal saleh, saat mereka masuk dalam syurga Allah nanti, antara nikmat yang Allah tambahkan bagi individu, Allah satukan mereka dengan zuriat-zuriat mereka, dengan keluarga mereka. Inilah yang kita nak capai, insya-Allah. Tidak ada istilah terlambat selagi mana kita belum mati, selagi mana kita belum melihat mentari terbit sebelah barat. Subhanallah, cantik Ustaz. Tak ada istilah terlambat. Turning point dah ada. Majlis ayah dah ada. Dengar sungguh-sungguh, praktikkan sungguh-sungguh. Jangan tunggu esok. Sekarang buat perubahan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala usaha perubahan ke arah kebaikan. Ustaz Amar, sebagai seorang anak, kita lihat filem Anakku Ustaz Ali, dan mungkin hari ini banyak sangat berlaku. Seusia muda ini, segantang ini, sehebat ini, kita lihat hari ini bila anak-anak dulu kenapa tak tegur, sekarang pun nak tegur. Ayah tak boleh salahkan saya. Saya saya sudah dewasa, saya seorang mahasiswa. Saya boleh buat apa yang saya nak. Saya ada ijazah, saya ada master, saya ada PhD. Dan inilah yang berlaku. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz Hafiz. Sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa sekarang ini, kan kita dah diterapkan daripada kecil masuk dekat sekolah, kan diterapkan oleh guru-guru agama kita, hormatlah mak ayah, hormatlah ibu bapa, hormatlah semuanya yang ada yang lebih dewasa pada kita. Jadi apa sebagai seorang anak ni, kalau kita walaupun sekarang ini bila kita dah besar, kita dah ada master dan PhD, mungkin ayah tu belajar sekadar SPM dan sebagainya, kalau sekadar menegur sebagai seorang anak tidak boleh terima, kan. Bila dah besar, sebab tu di kecil dimanja-manja, kan. Bila dah besar barulah nak nilah sampai anak pun sampai kata, bukan tugas sekarang ni saya dah boleh pegang diri sendiri. Tak boleh macam tu. Kita sebagai seorang anak adalah mengikut apa yang ayah suruh, cuma jangan melebihi benda-benda yang tak elok lah. Cuma sebagai seorang anak, kita mendengar baik-baik dan mendoakan agar menjadi ayah itu jadi ayah yang terbaik, bukan sekadar dalam faktor kita menegur kita sebagai seorang anak ni mungkin dalam keadaan kita sukar pun, kita tetap mendoakan dan mendengar apa yang dipesankan oleh sekarang itu. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz. Maknanya doa tu tak boleh putus. Tak boleh putus. Kan, cara nak tegur ibu ayah pun ada caranya. Dan yang paling hebat, doa yang merupakan senjata yang paling hebat, maha hebat. Allah makbulkan, mudah-mudahan insya-Allah keluarga itu menjadi keluarga yang saleh, seperti mana anak itu diberi ruang dan peluang untuk menuntut ilmu yang sangat tinggi, dan inilah masanya untuk curahkan kembali kepada ibu dan ayah. Betul. Baik, terima kasih. Ustaz Samsul, kita dah hampir ke penghujung. Kita melihat situasi ini yang berlaku, dan bila mana kita cakap turning point perlu dibuat segera. Kalau tak buat, apa akan jadi kepada ayah-ayah ini? Pandangan Ustaz. Tuan-tuan, bicara yang kita pilih untuk petang ini sempena dengan 12 Ramadan, kita kira belum terlewat. Peluang yang Allah berikan, kalaupun nak ditunggu lagi, kita akan kata inilah sebenarnya lengah-lengah yang akan merugikan. Tuan-tuan juga puan-puan, kita berada di bulan Ramadan yang sememangnya Allah telah setkan kehidupan kita ini untuk menjadi yang terbaik. Pengaturan masanya yang sangat-sangat hebat. Kalau kita berbicara untuk berubah menjadi seorang ibu yang terbaik, seorang ayah yang terbaik, seorang pemimpin keluarga yang kita tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu menjadi pemimpin, dan setiap yang kamu menjadi pemimpin ini pasti akan ditanya tentang hal kepimpinannya ini.
Bila kita nak berubah? Jawabnya, saya katakan inilah ruang masanya, jangan berlengah kerana Ramadan ini penyusunan yang Allah bagi adalah penyusunan yang terbaik. Bukan kita nak katakan waktu lain tak sesuai. Tak. Tetapi kalau bertanya bilakah masanya, kita katakan sekarang lah. Kenapa? Cuba kita lihat bagaimana pengaturan masanya. Bermula daripada kebiasaan pada waktu-waktu yang lain. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai kadang-kadang kita terabai sudut tanggungjawab kita terhadap anak-anak. Tapi bulan Ramadan tuan-tuan, kebiasaannya kita tetap akan ada peluang bersama-sama dengan anak, terutamanya saat kita nak berbuka, Ustaz. Waktu kita duduk dengan anak-anak nak berbuka inilah waktu kita boleh berbual, boleh bermesra dengan mereka daripada kita berbual-bual kosong. Di sinilah ruangan untuk kita menyuntik satu dua nasihat yang penting buat mereka. Di samping kita tahu waktu nak berbuka inilah saat untuk kita berdoa sama-sama kepada Allah. Ajak isteri, ajak anak-anak doa sungguh-sungguh agar Allah hidupkan kita dengan erti kebahagiaan yang sebenar dunia dan juga akhirat. Pada malam harinya dan pada siang harinya, pada ruang-ruang masa kita dapat bersama untuk membangunkan ibadah. Jangan fikir kita seorang. Ayah bawa kereta, mak bawa kereta masing-masing pergi masjid. Boleh sembahyang jemaah, kira dah okey. Anak melantak di rumah, mengular di rumah, tak melakukan amal ibadat, kita tak peduli. Sedangkan kita tahu inilah yang akan disoal oleh Allah. Betul. Maka kalau nak ditanyakan bilakah masa perubahan tersebut, gunakan kesempatan kita masih ada lagi lebih kurang dalam 18 hari lagi ataupun 17 hari sebelum kita tiba 1 Syawal nanti tuan-tuan. Inilah masa untuk kita nak gabung jalinkan usaha kekeluargaan yang kita nak bawa ayah bawa keluarga ke syurga, ibu bawa keluarga ke syurga, dengan jalan memahamkan mereka apakah arti sebenar bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz bukanlah gunakan kesempatan dua waktu yang Allah mustajab doa dalam Ramadan, ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa. Dan janganlah semata-mata berbuka puasa itu Allahumma laka sumna semata-mata. Kan tunggu suap je Ustaz. Tunggu suap je kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu laka sumna. Habis. Alhamdulillah, selesai. Kan, tetapi gunakan kesempatan Ramadan ini, dua waktu ini doa sungguh-sungguh dengan Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah bagi yang sedang kita lalui ini, waktu sahur dan waktu ketika berpuasa, berbuka puasa, doa sungguh-sungguh Allah, ya Allah, inilah merupakan turning point, dan gunakan kesempatan ini untuk ubah sungguh-sungguh keluarga aku, ya Allah. Aku tak ada selama ini, mungkin tidak ada kebaikan, mungkin kesilapan telah berlaku, dan gunakan kesempatan ini untuk kita sungguh-sungguh buat perubahan serta merta. Jangan tunggu nanti, jangan biar anak yang ubah, kita kena ubah. Baik, senang betul sekalian, kita dah sampai penghujung. Ustaz Samsul, kita baca doa, mudah-mudahan keberkatan sebelum nak iftar ini Allah makbulkan doa yang kita mohon. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita angkat tangan sungguh-sungguh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan kita keluarga yang akan membahagiakan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Amar, terima kasih. Ustaz Samsul, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah selesai topik yang kita bincangkan pada hari ini. Ayah, tadi ada istilah terlambat. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ayah dan ayah ingat,
Didiklah keluarga anda, anak-anak anda dengan nilai kehambaan, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut dikhawatiri anak keluarga menjadi raja dan akhirnya akan menjadi durhaka. Tak ada istilah terlambat, jangan mundur, takut-takut tersungkur, ubah sekarang, mudah-mudahan rahmat Allah dan keberkatan kita peroleh dan mudah-mudahan insya-Allah semua kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا